Formula asas kembangkan perniagaan jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Munin, founder kepada Alphavio. So hari ni saya nak sharekan kepada anda macam mana anda nak kembangkan perniagaan jalanan anda. Okey, ada orang tertanya-tanya macam mana sebenarnya nak kembangkan perniagaan di tepi jalan ni. Okey, saya share sebab saya walk the talk. Okey, saya berniaga kebab di tepi jalan. Di semua stall saya semuanya di tepi jalan. Okay. So sekarang ni saya on the way nak pergi niaga sebenarnya. On the way nak pergi niaga pagi-pagi untuk breakfast di Jalan Raja Julan depan Empang Room. Okay. So saya biasa memang akan buat live ketika saya on the way nak pergi niaga. So macam pagi ni pun saya akan sharekan kepada anda ilmu dan formula asas macam mana anda nak kembangkan perniagaan jalanan anda. Okay. So saya nak share dan saya nak pastikan juga bagi anda yang tengok ni, anda kena buat 3 benda, 3T. Okay, kena buat 3T. Nama dia adalah 3T, singkatan untuk tengok. Okay, tengok, tulis and then tindakan. Okay. So dan apabila kita tengok dan dengar and then tulis, anda kena tulis dekat nota anda ataupun dekat kertas buku anda. Pakai Google Keep pun boleh. Okay, pakai Evernote pun boleh. Mana-mana yang anda memang senang boleh rujuk. Kalau saya, student saya, klien saya ke apa, saya sarankan untuk pakai Google Keep. Okay. So tengok, tulis and then ambil tindakan. Kalau you tak ambil tindakan, saya tak tahu nak cakap apa. You dapat result ke tidak, tak tahu. Betul tak? Selagi tak cuba, tak tahulah. Okay, so formula dia ada 5. Okay, ada 5. Dan you kena tuliskan benda ni supaya you tahu ianya berkesan ke tidak ni. So you kena buat dahulu. Alright, you kena buat. So formula dia adalah simple je. Pertama sekali adalah finance. Okay, pertama sekali adalah finance. Kedua adalah finance. Yang ketiga adalah finance. Yang keempat adalah marketing. Yang kelima adalah pengurusan. Okay, kenapa finance ada sampai 3? Okay, saya akan huraikan kepada anda. Point dia begitu, ada 5. Betul? Formula dia ada 5. Dan setiap satu formula tu dia ada penjelasan dia. Okay, 1 finance, yang kedua finance, yang ketiga finance, yang keempat marketing, yang kelima adalah pengurusan. So, apa finance yang pertama? Tolong tuliskan. Okay, tengok, tulis and then ambil tindakan. Okay, pertama, yang finance yang pertama adalah sales. Finance yang pertama ni maksudnya jualan yang masuk, you kena pastikan betul-betul masuk banyak. Contoh, apabila you dah faham sebenarnya you perlukan sales berapa. You perlukan sales berapa untuk tampung gaji anda. Kalau you tanya macam mana kita nak kira gaji kita, macam ni. Sales ni sebenarnya berbalik juga kepada harga produk anda. Macam mana you set you punya pricing. Ni sales tentang sales. Sebab ada orang sales dia telah tinggi, banyak, tapi dia tak nampak untung, tak nampak gaji dia tak dapat gaji dia. Ada orang begitu. So apa yang anda boleh lakukan, anda kena tengok balik you punya kos bahan mentah, bahan basah anda, ataupun servis anda. Apa benda kos yang you ada, apa benda kos yang you ada, yang you hadap, minyak anda, tenaga anda, kepakaran anda. So semua benda ni yang you kena take note, yang you kena tuliskan. Berapa kos dia untuk satu servis, berapa kos anda untuk satu produk. Let's say kalau macam saya jual kebab, berapa ringgit saya punya kos untuk satu bungkus kebab saya, termasuk dengan wrapper, termasuk dengan minyak, termasuk dengan gas. Berapa sen saya pakai untuk satu bungkus kebab. Semua benda tu kena kira. Berapa kos anda, minyak anda berapa, semua tu kena kira. Okay, wajib kira. Gaji pekerja sekali, berapa orang pekerja wajib, maksimum untuk satu stall. Untuk satu stall, and then target satu stall tu berapa pula kebab target satu stall. Contoh begitu. Kalau anda pula target anda berapa, mesti you akan, kalau you berniaga nasi lemak ataupun you berniaga burger ke, you berniaga
takoyaki ke, apa lagi you berniaga, apa ice blended ke, apa saja yang you niagakan, sebenarnya you kena cari kos untuk satu produk anda. Contoh buat curry puff, satu curry puff tu berapa you punya kos sebenarnya, berapa ringgit, termasuk dengan gaji pekerja sekali, bahan mentah, bahan basah semua termasuk kira sekali. So daripada situlah you kena tahu, sebab sekarang banyak orang cakap, orang mengadu barang semua naik. Dan barang bila naik turun, contoh barang basah ke barang kering ke kan, sekejap naik, hari ni lain harga, esok lain harga. So bila harga yang tak menentu ni, kita tak nak ianya efek kepada kita punya harga. Contoh bila kita dah set price, contohlah macam saya beli timun, ada harga sampai RM4.5, ada harga sampai ada RM3 saja. So macam mana kita nak fixkan harga tu? So kita letaklah yang paling tinggi. Okay, kita letaklah paling tinggi, sebab once ianya naik, okay, kita tahu bila ianya naik, dia akan efek kepada kita. Dia akan efek sedikit sebanyak. Satu, bayangkan you kena fikirkan begini, kalau you tak kira pada satu pieces. Ni cakap pasal sales dahulu tau. Ni cakap pasal sales dahulu. Dia ada kaitan dengan you punya gaji. Okay, sales dalam finance yang pertama, gaji anda. Bila you kira, bayangkan kalau air setitis menitik ke atas batu pun ianya akan berlubang. Betul? Ianya akan berlubang. So begitulah juga bagaimana anda nak tahu, kalau satu pieces anda punya curry puff ke, anda punya nasi lemak ke, anda punya kebab ke, anda punya burger ke, satu pieces tu, satu bungkus tu, berapa you punya cost. Contoh burger ayam berapa you punya cost, you punya burger daging berapa you punya cost. So you kira daripada situ. And then you kena letakkan juga berapa you punya portion guys. Cost kalau boleh, okay, kalau boleh sebenarnya you punya cost produk anda, cost produk anda, margin keuntungan anda, keuntungan kasar lah, adalah 60% ataupun 50% minimum. Minimum 50%. Sebaiknya adalah 60%. At least lah, paling busuk lah orang cakap. Paling busuk 50% lah. Means maksudnya kalau you punya kos adalah RM1, you kena jual RM2. Begitu. Okay, begitu. Kenapa macam tu? Okay, saya ada sharekan kepada anda juga benda ni. Tapi ni saya akan share kepada finance yang kedua. Okay, finance yang kedua. Alright. So sales ni wajib ada. So you kena target lah. You kena target lah sales anda berapa. Average. Average sehari saya letakkan target. Saya punya kebab sekarang satu hari adalah RM500. Sebelum ni saya target cuma RM300 saja. Tapi sekarang saya target RM500. Tak kira macam mana pun saya kena target dan kena dapatkan RM500. Apa cara dia? Contoh anda kena buka awal ke, buka untuk breakfast sekali ke, and then buka tengah hari, and then petang. Cukup lah. Daripada siang, pagi, lepas subuh sampai maghrib, cukup. Cukup target RM500 tu. Cuma anda kena cari place, promotion anda, produk anda. Okay. So benda tu yang you kena titik beratkan untuk dapatkan sales target anda. So bila you sales anda yang masuk tu, okay, sales anda yang masuk tu, dia akan pergi kepada finance yang kedua. Sales anda, you kena target sales anda berapa sehari. Macam mana saya nak target? Okay, kita sambung dekat finance yang kedua. Okay, tu finance yang pertama, iaitu focus sales. Focus sales, finance, and then dalam kurungan focus sales, fokus jualan lah maksud dia. Okay, and then yang kedua, finance yang kedua adalah finance pengurusan. Okay, finance pengurusan. Finance pengurusan ni maksud dia apa? Kat situlah juga dah masuk kepada bab pricing tadi tu. Okay, kat situ dah masuk kepada bab pricing tadi. Kalau you target sekarang sales anda patut, contoh macam saya RM500. Sekarang saya kena target RM500. Kenapa? Sebab saya ada team. Okay, saya ada team. Team ni dia macam anak kita. Faham tak? Dia macam anak kita. Dia tanggungjawab kita. Tak kira macam mana, kita kena jaga tanggungjawab kita kepada anak, kepada isteri kita, kan? Kalau kita dah berkahwin, kalau anda sebagai isteri, tanggungjawab kepada suami,
kepada mak bapak jika adik yang masih ada lagi kan. Dan kalau anda ada pekerja, ada team, you punya brothers ke, you punya sisters ke kan, yang bekerja bersama dengan anda, itu adalah tanggungjawab anda. Jadi you punya target sebenarnya berapa sebulan. Pengurusan anda untuk sebulan, you perlukan gaji berapa, you perlukan sales berapa untuk bayar gaji mereka. Okey, tadi saya cakap saya nak kongsikan macam mana you nak letakkan harga, macam mana anda nak set tentang profit first. Ini tentang profit first. Kenapa dia kena at least paling busuk kena 50%. Bukan cakap kita markup lebih, tetapi kat sini you akan nampak yang benda tu perlu untuk tanggungan anda, untuk buka peluang pekerjaan dan buka peluang perniagaan kepada orang lain. Kalau cakap tentang peluang perniagaan, ada peluang perniagaan saya, kalau you nak join. Dan juga ada lagi satu peluang perniagaan, kalau anda sendiri nak create benda tu, saya boleh ajar, InsyaAllah. Even template apa semua saya boleh share kepada anda. Okay. So dekat sini nama dia adalah profit first. Okay, dalam formula profit first ni, you kena buat berdasarkan kiraan di mana you punya kos operasi anda, okay, kos operasi anda dia kena 40%. Yes, dia kena 40%. Contoh you cakap saya punya kos ni RM1. Okay, so you kena set harga, maybe you kira macam mana RM1 tu adalah 40%. Macam tu. You kena jadikan benda tu adalah 40%. Faham tak? Kos itu adalah 40%. So means you kena tambah lagi 60% daripada harga tu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? You kena bahagikanlah dia. Okay. So contoh macam RM1, bahagikan kepada 100. dapat harga macam ni. Okay, so you kena darab lah. Okay, you kena darabkan lah. Macam mana kalau nak dapat 100%? Saya pula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pula kita macam mana kita nak dapatkan 40%? 40%. Okay. Baik. Contoh RM1. Contoh kos kita RM1 ke RM2 ke kos kita untuk satu ni Kalau you dah kira-kira, saya dapat untuk satu ni, saya punya kos adalah RM1. Okey, RM1. So RM1 tu bahagi kepada 40. Bahagi kepada 40 berapa? Itulah dia punya kiraan dia. Berapa you dapat tu, itulah you punya kiraan untuk 1%. Kepada yalah 1% anda. Untuk 1% anda. So bila RM1 bahagi kepada 40, dia jadi, bila hasil dia tu adalah nilai berapa ringgit ataupun berapa sen untuk 1%. So darablah 100. Bila darab 100, you dapatlah harga yang you kena letakkan. Okay, harga yang you kena letakkan. So you dah dapat harga yang you kena letakkan, let's say RM4 lebih ke apa semua kan. Itu sebagai contoh. Saya punya kos bukan RM1. Saya punya kos lebih daripada tu sebenarnya. Itu contoh je. So you, let's say you punya kos berapa ringgit ke apa semua, saya kena letakkan harga RM2.5. So letakkanlah harga RM2.5. Sebab macam ni. Okay, dalam formula profit first, okay, profit first, formula profit first ni bukan cakap you tamak sendiri untuk kegunaan sendiri. Tidak. You kena set mindset sebenarnya profit tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan dan buka peluang perniagaan untuk orang lain, bukan untuk diri anda. Sebab kat sini gaji anda dah ada. Okey, gaji anda dah ada. Okey. So daripada ikut pada formula profit first, pertama sekali 10% daripada jualan tersebut dia kena agihkan untuk profit. You kena simpan untuk profit daripada jualan harian. Okay. And then seterusnya 35% kena diagihkan untuk gaji. Tak kisahlah you kerja seorang ke, 35% sahaja daripada satu pieces ataupun satu servis anda allocate untuk gaji. Contoh, kalau you cakap saya punya gaji satu hari adalah RM50. So you kena set lah berapa pieces average
untuk you punya jualan harian, servis anda. Contoh you buat servis apa? Servis design ke, you buat servis buat kerja bangunan ke. So you buat servis apa saja yang you buat, you kena set you punya letakkan 35% tu untuk gaji anda. So kalau you cakap saya punya gaji saya perlukan 4,000 bos sebulan, 4,000, okey. So 4,000 itu adalah 35% tau. Faham tak? So maksudnya 4,000 cuba bahagi dengan 35. 4,000 bahagi 35. Berapa you dapat untuk satu? Satu tu maksudnya adalah 1%. So daripada 1% tu cuba darab 100. Cuba darab 100. Hasil dia tu kan. Hasil itu darab 100. Dah dapat, itulah sebenarnya target sales anda yang you kena target. Kalau you cakap itu total gaji anda dalam company anda. Let's say you cakap you ada pekerja. Pekerja berapa orang? Berapa nak bagi gaji tu? Berapa nak bagi gaji tu? So dekat situ lah yang you kena set. Kat situ lah yang you kena set. Alright. Di situ yang you kena set harga untuk gaji pekerja-pekerja anda. Let's say you cakap saya pakai 2 pekerja. Pakai 2 pekerja macam mahal sangat kan. So allocation untuk sebenarnya dia berdasarkan kepada harga produk. Yang saya cakap, kalau you target anda adalah gaji anda 3,000, you perlukan 3,000 sebenarnya. So daripada 3,000 tu bila dah bahagi 35%, you dapat untuk satu, and then satu tu pula you darab dengan 100. Hasil untuk 1% anda. Okay, darab dengan 100. Darab dengan 100. Bila you darab dengan 100, so you dapatlah harga, you dapatlah target sales yang you kena target sebenarnya sebulan. So kalau you dapat target sales tersebut, maka senanglah. Kalau tidak, susah bagi anda. Kalau cakap alamak ni tak cukup ni, saya tak boleh kalau satu stall nak buat banyak macam ni. Tak boleh ke ataupun tak tahu lagi? Kadang orang tak tahu sebabkan dia tak tahu je. Tak tahu ni maybe marketing dia tak jalan. Itu namanya pengurusan. Itu namanya pengurusan. Kadang marketing dia tak jalan. Kita akan pergi pada tajuk marketing nanti dekat nombor 4. So kadang marketing dia tak jalan, ataupun juga maybe dia tak ada buat promotion, dia tak ada buat package, dia tak ada buat marketing dengan betul. Maybe stall tak cukup cantik ke, orang tak tahu you jual apa ke, you tak buat combo ke, you kena tarik. Okay, itu namanya dekat bahagian pengurusan. Okay, so profit you dah tahu 10%, gaji 35%, and then untuk kos operasi macam saya sebutkan tadi pada finance yang pertama adalah 40%. Okay, 40% wajib diasingkan untuk beli stok. So kalau average you punya target sehari adalah RM500. So RM500 tu punya stok berapa ringgit yang you kena bayar sebenarnya? Yang you kena bayar untuk beli barang setiap hari. Contoh kalau begitu. Kalau you cakap you nak buat duit 500, you perlukan stok banyak macam ni. Berapa ringgit you punya harga tu untuk beli stok tersebut? Berapa? Kalau you buat business fizikal lah kan. Kalau let's say lah, kalau ada di antara anda yang buat servis, berapa you punya cost dekat bahagian operasi? Apa dia? Maybe you ada bahan-bahan yang terlibat ke apa ke, tenaga ke apa semua tu. Maybe tu you punya cost operasi anda. Internet anda, maybe ada yang free gift yang you bagi, buku ke apa semua ke. Okay, so itu you punya kos operasi anda. And then apa lagi? Kalau you tambah-tambahkan ada lagi kurang dia kan. So selepas tu barulah 10% lagi untuk marketing. 10% lagi you kena agihkan wajib 10% setiap hari untuk marketing. Contoh saya tak pakai lagi lah marketing. Okay, sekejap lagi saya explain tentang part marketing. Kita baru sampai nombor 2, finance nombor 2. Okay, so marketing 10%. And then 5% lagi, okay, 5% lagi untuk tax
zakat dan juga sewa jika anda kena bayar sewa. Kena bayar sewa ke? Perasan tak sekarang dah nak masuk bulan puasa? Sewa tu lah sebenarnya duit yang anda gunakan untuk bayar tapak, jika perlu bayar tapak, dan juga jika anda kena pakai lesen di BKL ke, MPS ke, MBMB ke, manalah majlis pembadaran anda yang memerlukan anda menggunakan lesen. Jadi duit sewa itulah yang anda gunakan. Dia 5% saja. 5% tapi bukan untuk sewa saja. Dia untuk juga zakat ataupun tax ataupun sewa. Tapi seboleh-bolehnya lah di awal-awal anda berniaga, janganlah cari tapak yang memerlukan anda untuk bayar sewa. Macam saya sendiri, untuk awal-awal ni 3 tapak, 4 tapak, saya tak cari tapak yang memerlukan saya keluarkan duit untuk sewa ataupun bayar duit tapak apa, tak ada. Saya tak cari tempat yang macam tu dahulu. Kenapa? Sebab itu adalah kos. Sebab itu adalah kos. Yang penting sekali adalah you kena buat duit, you kena simpan duit, dan you kena kembangkan duit anda sekarang. Itu paling penting sekali sebenarnya pada awal-awal anda berniaga. Okey? Okey? Haus tekak kering bercakap kan? Alright. So marketing kita dah buat 10%. Kita dah buat operation, gaji 40, 35, 75 kan, 75, and then marketing 10, 85, 85, tax, zakat dan juga sewa 50. Lagi apa? Profit pun sudah 10%, 90 dan 100. So cukup lah 100% daripada jualan harian anda itu kena agihkan begitu. Okay, so begitulah dia untuk yang pengurusan. Dan okay, itu yang kedua, finance yang kedua. Finance yang kedua, begitulah pengurusan dia. Pengurusan dia pula, duit tu you kena betul-betul agihkan. Bila you dah agihkan dengan betul, baru you nampak duit anda. Dan profit anda ni kalau boleh dia jangan kacau. Okay, jangan kacau untuk anda punya saving dan untuk kembangkan bisnes anda sebenarnya. Sebab dekat part marketing tu jugalah anda boleh gunakan untuk kembangkan bisnes dengan profit anda. Yang lain you boleh kacau tak? Tak boleh. Kalau you nak kembangkan bisnes, you nak tambah kedai ke apa, you guna duit marketing dan juga duit profit anda sahaja. Okay, maybe ada di antara anda kalau you belajar, you cakap saya tak simpan duit saving.
Sebab apabila you dah biasakan tulis, orang order je tulis dulu, dah siap order tanda lah. Senang, betul tak? So you dah tahu apa benda yang diorang order. Okay. And then seterusnya, kalau you tak buat, you takkan nampak macam mana cara you nak buat sistem kalau you nak kembangkan bisnes anda. Kalau betul-betul anda nak kembangkan bisnes anda. Okay. Sebab apa yang saya sharekan kepada anda ni adalah formula asas untuk kembangkan perniagaan jalanan. Formula asas means dia adalah benda yang basic lah untuk semua orang. Berdasarkan pengalaman saya sebagai trainer dan pengalaman saya sebagai peniaga jalanan, saya nampak inilah formula dia sebenarnya. Okay, so finance yang ketiga ni record dan report. Report pula, so you tuliskan berapa jualan Februari. Jualan Februari 2022. Tuliskan berapa hari bulan. Hari ni berapa hari bulan, tuliskan. And then jualan berapa ringgit. RM500. RM500. So tuliskan kat situ. Di mana anda berniaga. Contoh berapa ringgit. Tuliskan berapa ringgit anda punya jualan. Advance berapa ringgit ke apa, semua tu kena tulis. Okay. Berapa gaji, berapa jumlah gaji, semua tu kena tuliskan. Semua tu wajib dituliskan. And then seterusnya setiap hari you kena buat report tau. Setiap hari you kena buat report dan record, supaya tim anda pun biasa juga untuk buat report dan record tersebut. Okay, supaya tim anda pun biasa untuk buat report dan record tersebut. Supaya anda bila diproses dah mengurus, dah ada bekerja, okay, menguruskan bisnes ke, menguruskan operasi ke, you akan nampak di mana perginya duit tersebut, masuk daripada mana, keluar ke mana, you akan nampak. Dan juga tadi saya lupa nak cakap dekat bahagian pengurusan kan. Dan juga wajib apa saja, contoh you buat servis ke apa ke, you kena bagi receipt kepada you punya customer, kepada klien anda, kepada customer ataupun klien anda. Okay, you jual produk pun sama. You jual produk pun sama. Berapa ringgit? Berapa ringgit sebenarnya you punya jualan? Okay, berapa you punya jualan? And then receipt pembelian stok ke apa semua tu, you kena simpan receipt tersebut. Kalau you tanya pada saya, kalau you lelaki lah kan, ataupun maybe kalau you perempuan ke apa, you kena standby satu plastik zip bag. Saya standby satu plastik kat rumah lah. Tapi saya, sebabkan saya pakai sebuah yang ada poket, saya akan letakkan saya punya receipt tu di sebelah kanan. Di sebelah kanan belakang lah. Saya akan, bila dapat receipt, saya simpan tu. So saya tahu bila saya sampai je kat rumah, saya keluarkan receipt tu, saya simpan dekat dalam plastik. So dalam plastik tu lah nanti kena compile, kena record dan report you punya you punya belian hari ni, beli apa. Okay, keluar duit untuk apa, masuk duit berapa, begitu. So you tahu you punya cash flow tu pergi mana. Okay, alright, so begitu. And then paling penting sekali, record ni, bila sebenarnya you kena report kepada LHDN. You kena report pada LHDN. Macam tadi saya cakap, saya tak ada untung. Tapi once you ada SSM, kalau you ada SSM lah, kalau you tak ada, daftar lah. Apa bagusnya ada SSM ni? Bagusnya you boleh buat loan lah. Kalau you nak ada rumah ke apa ke, lain lah. Kalau you cakap you nak beli cash ke apa kan. Tapi still you kena bayar tax. Apa saja pertukaran milik harta di Malaysia ni, you akan kena tax. LHDN akan check mana you dapat duit ni. Kalau dapat duit terlampau banyak pula, mana AMLA ke? AMLA ni pula adalah Anti Money Laundering Act, Akta. Dia Akta AMLA. Akta Money Laundering ni maksudnya orang yang duk cuci duit lah.
cuci duit ni, Ponzi scheme ke apa semua tu, dia buat pakai amla. Semua tu dia bawa akta amla. Okay. So benda ni bahaya. Contoh, mana dapat duit banyak ni, ada orang tiba-tiba nak bagi duit ke anda, jom partnership ke apa semua kan. Tapi you kena berhati-hati. You kena berhati-hati. Okay, you kena berhati-hati. So dekat sini sebenarnya penting tak untuk anda rekod dan report kepada LHDN juga. Penting. Kenapa? Supaya anda jelas dan telus kepada negara kita. Kalau you bayar zakat, lagi satu, okay, you kena bayarlah zakat 2.5%, 2.5%. 2.5% you kenalah bayar zakat. Kalau you tak bayar zakat, you sebagai peniaga, you kena ingat tau. You kena ingat ni, aqimus solat wa atuz zakat. Betul? You tunaikan solat dan you tunaikan zakat. Zakat perniagaan, bayarlah zakat perniagaan tu. You kena bayar zakat. Okay, kena bayar zakat. Bukan saja zakat fitrah je yang you ingat, you kena bayar zakat perniagaan juga. So once you buat dan you bayar zakat perniagaan ni, you buat zakat perniagaan, and then bila you declare, you ada receipt apa semua tu secara online kan, dekat PBZ, and then you daftar akaun anda secara online, dapatlah akaun nama zakattoyou.com.my tak silap saya. Saya biasa bayar pun. You bayarlah 2.5% je zakat anda. And then LHDN, you kena declare lah, you kena simpan receipt apa semua, tuliskan berapa you punya gaji ke apa semua, you kena tulis. Dah declare you punya borang B, okay, you declare you punya borang B. Kalau business, borang B nama dia. Okay, you kena buat borang B. Dapat borang B, you punya financial statement semua dapat. Perlu ke tidak nak hire orang tax agent apa semua? Perlu jika you tak ada ilmu. You hire tax agent ni, maybe you bayar berapa ringgit. You bayar berapa ringgit je untuk setahun sekali je kan. Bayar 3,000 ke 2,000 ke, tapi setahun tau. Sebab finance ni, you benda yang technical, benda yang administration, you boleh buat sendiri sebenarnya. Tapi selebihnya untuk taxation, untuk declaration tax, okay, dan pengiraan cukai, untuk filing ke apa semua tu, you boleh upah untuk company-company yang buat. Tak cerita lagi tentang macam mana perlu ke tidak nak tukar senayan berhad ke tidak. Itu juga berdasarkan kepada sales anda, keuntungan anda, dan seberapa jauh you nak pergi. Ni dah cerita kepada end game anda bagaimana, dah cerita tentang you ada vision, mission dan objektif yang jelas ke tidak. Semua tu penting untuk anda check betul-betul. Bukan, tapi yang asas, perkara asas yang you kena lakukan adalah dia ada level of marketing. Okay, nama dia adalah level of marketing. Level of marketing ni pertama sekali untuk fasa startup. Fasa startup ni untuk jualan. Macam mana you nak tahu you berada di level mana? Kalau you belum capai lagi dan baru level jualan anda setahun baru 1 juta ringgit setahun, macam mana nak tengok? Kalau sebulan you boleh target 100,000, 12 bulan dah lebih kurang plus minus lah kan, 1 juta ringgit lah. Kalau sebulan you boleh dapat 100,000 kan jualan, you kira sendiri. Kalau tak lebih daripada tu sebulan, tak lebih daripada 100,000 sebulan, so faham-faham je lah. Means you bawah daripada 1 juta, you adalah level business startup. So di fasa startup ni pula, apa yang you kena lakukan? Level of marketing anda. Apa yang you kena lakukan? Apa yang anda kena lakukan adalah pertama sekali you kena buat content marketing. Okay, you kena buat content marketing.
You kena buat content marketing. Di bawah 1 juta ringgit jualan 1 tahun, you kena aktif buat content marketing. You kena buat content marketing. Apa sekarang yang famous content ni? Kebanyakan orang kalau you sendiri maklum, YouTube, TikTok, kan, Facebook, Instagram. So semua ni melibatkan anda, memerlukan anda untuk buat konten. Dan konten yang you lakukan perlu jenis macam mana tu? Kalau you tanya kepada saya sarankan anda untuk buat konten video. Sebab sekarang paling banyak orang lebih minat kepada video. Orang banyak minat kepada video. Contoh macam TikTok sendiri, video. Dan so you buat konten video. You buat konten video. Konten video ni lah yang you kena susun dia punya konten apa yang you nak buat setiap hari. Konten setiap hari dia ada 7 hari. Kita ada 7 hari kan. Setiap hari you nak buat konten tajuk apa. Contoh macam hari ni. Kalau you tengok, saya ada konten strategi di mana saya susun setiap hari apa jenis tajuk yang saya nak bincangkan. Contoh macam hari ni saya kena cerita tentang keusahawanan. So saya carilah tajuk apa tentang keusahawanan. And then tajuk ni di narrow down sampai kepada tajuk yang ni pula. That's why saya cerita tentang keusahawanan macam ni. Hari Selasa apa? Macam semalam Isnin, leadership. Semalam saya tak buat live. Tapi kalau you tengok betul-betul, okay, kalau you tengok betul-betul konten saya setiap hari ikut kepada tajuk. Isnin saya cakap tentang leadership. Okay. Waalaikumsalam wife saya. Ngadak jam lah ni. Aduh hai. Baru sampai dekat depan Kuil Mall. Ngam-ngam kat depan Kuil Mall ni. Biasalah. So tajuk tu contoh hari Rabu cakap tentang apa. Hari Khamis cakap tentang apa. Hari Jumaat cakap tentang apa. So you kena carilah tajuk daripada apa tajuk yang you kena sebutkan, apa yang you kena ceritakan. Tapi dia berdasarkan kepada bidang anda juga, berdasarkan kepada kepakaran anda juga, dan apa you punya content strategi anda. Begitu. Dah breaky ke? Belum lagi. Awak dah breaky ke? Isteri saya ni, Waidah Syafiq. Okay. So itu content marketing. Untuk marketing and then kalau you jualan bawah 10 juta setahun, okay, jualan bawah 10 juta setahun, ini dah pergi kepada wajib pula untuk tambahkan lagi apa jenis marketing yang you kena fokuskan, you kena tambahkan lagi, iaitu you kena fokus untuk buat database marketing. Inilah yang saya sebutkan tadi tu. Database marketing macam mana tu? Database marketing yang you kena lakukan adalah bila you buat rekod dan report. Belum juga kita kan sehati sejiwa gitu. Cia. Allah Akbar. Laju pula sebab ada ni polis trafik. Polis trafik jaga Okay. So bawah 10 juta you kena buat database marketing. Database marketing ni lah bila you dekat bagian rekod dan report tu, you tuliskan apa order kalau you buat business produk. Okay, macam saya peniaga apa semua ni tepi jalanan, bagi peniaga jalanan. Moga pemudah urusan suamiku. Terima kasih bidadariku. Amin. Masuk kasih sama. Saya panggil wife saya kasih bidadari bagi saya. Okay, iklan sekejap doakan yang terbaik buat suami saya. Semoga anda akan kembali pada anda bergandaan iman. Amin. Mohon doakan untuk saya ya. Abang kata isteri saya. Terima kasih bagi yang mendoakan. Tak kira waktu bila pun anda tengok video ni Okay. So kita dah nak sampai ni sebenarnya.
So itulah marketing. Database marketing, you kena tuliskan apa order dia, and then kat sebelah tu mintalah nama dengan nombor phone dia. Nama dengan nombor phone ni macam mana cara nak minta? You buatlah lucky draw. You buat lucky draw. Lucky draw untuk dia orang menang. Minta nama dengan nombor phone, kak. Minta nama dengan nombor phone, bang. So letaklah nombor phone dia di situ. So you dapatlah nombor phone dia. So di situlah cara you nak dapatkan customer, you nak contact dia. Ada sebab. Ada sebab untuk anda contact mereka. So itu database marketing. And then seterusnya, untuk jualan anda di level establish tadi, bawah 10 juta untuk grow, fasa grow. Lebih daripada 10 juta, saya dah nak sampai dah ni kat depan bank. Lebih 10 juta, di level establish. Di level establish, you kena buat TRTL marketing. T apa? T trust, R adalah relationship, T lagi satu adalah time, L lagi satu adalah loyalty. Loyalty. So dekat sini, dekat sini saya dah sampai So dekat sini penting untuk anda buat dia bertambah, maksudnya semakin bertambah. So tadi dah buat content marketing, kena teruskan. Database marketing kena teruskan. And then bertambah lagi apabila jualan anda setahun lebih daripada 10 juta ke atas, you kena tambahkan lagi dengan TRTL marketing pula. Singkatan dia macam tadi yang saya share tadi itulah. Okay. So last kali itulah dia marketing yang you kena lakukan. And then you kena buat pengurusan. Pengurusan ni adalah tajuk yang besar. InsyaAllah di lain waktu you cuba cari video-video saya. Pengurusan ni sangat penting. Pengurusan ni sangat penting untuk anda buat juga. So itu saja. Kita jumpa lain kali. Saya nak kena berniaga macam anda juga. Berniaga jalanan. So I walk the talk. Dan sesiapa yang nak follow saya, join tribe saya ke apa, pergi dekat website saya alimuddin.com. So itu saja. Jumpa lain masa dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.